Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk ke CU baru, iaitu CU Product Marketing, CU yang ke-6. Jadinya untuk kali ini kita akan belajar. Yang pertama adalah keperluan pemasaran produk. So, untuk pengetahuan semua, dalam product marketing kita ada 6 WA, dan 6 WA ni mostly kita akan belajar mengenai produk itu sendiri dah, dan macam mana pemasaran untuk produk. Jadi ini tajuk pertama kita untuk hari ini adalah keperluan pemasaran produk. Okey, so dalam WA pertama ni kita akan belajar 3 benda, iaitu yang pertama kita akan belajar jenis produk dan aktiviti promosi, yang kedua kita akan belajar mengenai sumber data dan maklumat produk, dan akhir sekali adalah prosedur untuk memperoleh sumber data. So ini adalah first step sebelum kita pergi ke dalam lagi lah tentang product marketing. Jadinya seperti biasa, bila kita masuk sahaja tajuk produk dan aktiviti pemasaran ni, kita kena tahu apa itu maksud produk, apa itu maksud promosi, dan ada beberapa lagi yang kita akan tahulah selepas ni. Jadinya untuk hari ini kita akan tengok apa itu yang dimaksudkan oleh produk. So basically, produk ini adalah apa sahaja yang boleh ditawarkan di pasaran untuk pemerhatian, pemilikan dan penggunaan yang dapat memuaskan kehendak dan keperluan. So, kenapa produk ni hujung? Itu so, macam dia katalah, produk ni adalah function dia untuk memuaskan kehendak dan keperluan. Apa itu kehendak dan keperluan? So, basically, kehendak tu adalah apa sahaja yang diingini ataupun satu nilai tambahan untuk kepada benda asas. Contohnya, beras. Kalau makan nasi, boleh je makan nasi biasa, tapi kita kadang-kadang mesti nasi ayam, mesti nak nasi lemak. Itu semua adalah kehendak. Untuk keperluan pula adalah benda asas. Contohnya nasi, boleh je makan nasi putih, tak perlu tambah nasi lain, tak perlu lauk. Contohnya udara, apa sahaja yang diperlukan untuk meneruskan hidup, itu dikira sebagai keperluan. Sekiranya kehendak ni adalah satu value added kepada keperluan tadi. So kena ingat sampai bila-bila, iaitu produk ini adalah apa sahaja yang ditawarkan oleh pasaran untuk perhatian, pemilikan dan penggunaan yang boleh memuaskan keperluan dan kehendak. Okey, tadi kita dah tengok produk secara general, sekarang kita nak tengok produk secara menurut Kotler. So basically Kotler kata dalam buku dia yang dibuat pada 1996, muka surat 274, mengatakan yang produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh pasaran untuk diperhati, dipakai, dimiliki dan digunakan untuk memenuhi keperluan dan keinginan. So basically, dia sama sahaja dengan yang general, cumanya dia lebih spesifik, iaitu produk ni kita boleh guna dan dia boleh memenuhkan keperluan dan kehendak kita. So basically sama sahaja, tapi kena letak nama ke atas lah. Kadang-kadang dalam soalan dia akan tanya, berikan maksud produk menurut Kotler dan Armstrong. So awak katalah menurut Kotler dan Armstrong, tahun bila produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan di pasaran untuk perhatian, kegunaan dan sebagainya. Okey. So, macam mana pula dengan promosi? Kalau tengok sini, hampir dua elemen yang kita gunakan, iaitu yang pertama adalah elemen produk dan kedua adalah elemen promosi. So, basically, promosi ini adalah satu proses memberitahu atau mengumumkan kepada orang ramai tentang kewujudan satu jenama produk ataupun perkhidmatan di pasaran. So ingat, kalau promosi ni adalah promosi ni dia adalah benda yang kita kena bagi tahu orang. Kami ada barang, itu promosi. Okey, yang awak tengok dekat TV, iklan, awak tengok dekat dalam movie kalau tunjuk barang, itu semua dipanggil sebagai promosi. Dan even sebenarnya awak punya packaging produk tu pun dikira sebagai kita panggil dia dikira sebagai promosi lah, tapi secara senyap, di mana dia ada tapi dia diam je. Okey, so itu adalah promosi. Okey, seterusnya adalah objektif promosi. So objektif promosi ni adalah
kenapa kita nak buat promosi? Jadinya objektif promosi ni adalah untuk pastikan kita sampaikan maklumat, meningkatkan jualan, menstabilkan jualan, memprosesikan produk serta membina imej syarikat. Kaedah-kaedah promosi pula contohnya seperti periklanan, periklanan media elektronik, media cetak, video, YouTube, jualan peribadi, pemasaran langsung dan banyak lagi. So saya rasa untuk kali ni awak tahu kan yang sebelum ni masa CO2 kita pernah touch benda ni, dia lebih kurang sama. So aktiviti-aktiviti cagaran pemasaran tu hampir sama, dia punya hampir sama. Cumanya untuk kali ni kita betul-betul spesifik untuk produk. Okay? So dalam produk kita ada dua jenis. Yang pertama kita ada barang, iaitu dia bersifat fizikal, boleh dirasa, disentuh, dipegang, dipindahkan dan mempunyai sifat-sifat fizikal yang lain. Contohnya kita boleh pegang. Dia nampak, awak boleh rasa benda tu. Contohnya macam botol air boleh pegang, boleh rasa. Ini adalah contoh barang fizikal dan dia adalah barang. Tapi sekiranya perkhidmatan ni dia bukan bersifat fizikal. Contohnya kita ada banking kereta, salon kecantikan, insurans, even yang saya mengajar awak sekarang ni pun dikira perkhidmatan, di mana saya memberikan perkhidmatan untuk mengajar awak, untuk awak dapat semua SKM tahap 3 lah. Okay? So kena ingat produk ada dua jenis, iaitu barang dengan perkhidmatan, ataupun bahasa lainnya fizikal dan bukan fizikal. So, dalam produk pula kita ada lagi dua jenis yang kita klasifikasikan. Kita ada produk pengguna, dan kita ada produk industri. So basically untuk produk pengguna ni adalah dia adalah produk yang dibeli oleh pengguna akhir untuk kegunaan peribadi sahaja atau keluarganya lah. Maksudnya kita beli barang untuk kegunaan kita. Benda tu dah siap, kita just beli sahaja dan kita gunakan untuk kita punya keluarga. Contohnya Colgate, gula-gula, majalah, itu semua dibeli oleh kita dan kita nak guna untuk diri kita sahaja. Berbeza pula dengan industri. Kalau industri ni dia adalah produk yang dibeli untuk diproses ke lagi. Maksudnya nak buat barang tu, atau untuk digunakan untuk menjalankan perniagaan. Contohnya kita ambil nak buat rumah, kita kena beli bahan, kena beli batu bata, kena beli pasir, kena beli dia punya cat, kena beli paku dan sebagainya. Itu semua dikira sebagai produk industri. Dia belum jadi produk lagi, dia masih menjadi bahan. So kita beli bahan untuk jadikan dia produk ataupun untuk melancarkan satu perniagaan. Contohnya lah, untuk melancarkan satu perniagaan, awak ada mesin besar. Mesin besar tu kerja dia adalah untuk keluarkan baju. Hari-hari ada baju. So, mesin perlukan minyak untuk dia punya tu tak bunyi krek-krek kan. So, minyak tu sendiri adalah satu bahan industri yang menyenangkan atau menjalankan perniagaan tu. So, kita nak tengok pula dalam produk pengguna dengan dalam produk industri ni ada anak-anak lagi. So, untuk kali ni kita tengok dulu produk pengguna tu macam mana. So, ini adalah produk pengguna. Kena ingat produk pengguna ada 4 sahaja. Yang pertama, kita ada produk mudah beli. Yang kedua, kita ada produk membeli belah. Yang ketiga, kita ada produk tidak dicari. Dan akhir sekali, kita ada produk istimewa. Hanya 4 jenis produk pengguna sahaja. Jangan lupa, jangan tertukar. Okey? So, dalam produk membeli belah ni, selalunya dia adalah produk yang selalu dibeli oleh pengguna. Tak kira lah kat mana-mana, dia mesti ada orang beli. Contoh, ciri-ciri produk mudah beli, dia mestilah berharga murah. Contohnya adalah sabun, gula-gula, surat khabar, makanan segera, ubat gigi, beras, benda yang biasa. That's why nama dia mudah beli. Kita tak perlu berfikir panjang sebab benda tu adalah memang rutin. Awak perlu beli dia. Kalau awak tak beli, dia tak boleh nak melengkapi hidup awak. Itu adalah produk mudah belilah. Jadinya dalam produk mudah beli kita ada lebih kurang 3. Yang pertama, kita ada produk asasi. Di mana produk asasi ni dia dibeli secara berulang kali. Setiap bulan kita beli. Contohnya kicap, ubat gigi, makanan ringan, kita beli Colgate dan sebagainya. Itu dikira sebagai produk asasi. Produk biasa, produk asas, air, garam, itu dikira sebagai produk asasi lah yang memenuhi kehidupan seseorang. Okay? So,
okay, sekarang kita pergi pula produk gerak hati. Di mana produk gerak hati ni basically dia adalah produk yang kita tak masukkan pun dalam kita punya list, tapi somehow kita nak beli. Dia kata lain, dia ada dibeli dengan perancangan ataupun usaha yang amat sedikit. Kadang-kadang tak nak beli pun, dia beli secara spontan. Okay, contoh produk ni adalah bateri, coklat, majalah. Kita tak nak beli pun, tapi dah tengok dia ada dekat tempat tu, macam nak lah, ambil lah. That's why kalau tengok kan kebanyakan produk-produk ni mesti dekat dengan kaunter, sebabnya kaunter tu last tempat untuk kita nak check out kan. Jadinya dia akan buat benda tu, letak benda tu kat situ supaya kita terpengaruh dan untuk beli benda tu. Okay, seterusnya adalah produk kecemasan. So basically produk kecemasan ni adalah produk yang kita beli bila terdesak sahaja. Contohnya bila hujan kita perlukan payung, so kita akan beli payung lah. Ataupun bila kita sakit kita perlukan Panadol, kita akan beli Panadol. Itu adalah salah satu untuk contoh produk kecemasan. Okay, seterusnya adalah produk membeli belah. Jadinya produk membeli belah ni dia adalah dia adalah berasingan dengan 3 benda kita belajar tadi. So produk membeli belah ni dia adalah yang barulah dalam 4 jenis tadi. So produk membeli belah ni basically adalah produk yang di mana kita akan cari dulu maklumat tentang dia. Sebabnya dan kita kena buat fikir-fikir baru kita boleh beli, sebabnya dia adalah produk yang mahal. Dan basically kita akan cari informasi tentang tu, apa dia punya kelebihan, apa dia punya harga, dia punya warna-warna apa dan sebagainya. Selalunya orang beli ni dia beli sekali-sekala, dia takkan beli selalu. Contohnya macam kereta, beg berjenama, sofa, TV, kasut dan sebagainya. Itu adalah dikira sebagai produk membeli belah yang perlukan kita untuk fikir sedalam-dalamnya untuk beli satu produk tu. Dan seterusnya, kita ada produk tidak dicari, di mana produk tidak dicari ni adalah produk yang kita memang tak nak cari dia. Macam tu. Okay? So, produk boleh belah ni ada 2 kategori. Yang pertama, dia adalah produk yang ada dalam pasaran tapi kita tak tahu dia tu wujud. Mungkin disebabkan lack of marketing, mungkin tak ramai orang kenal dan sebagainya. Satu lagi, kita ada produk sudah pun diketahui pengguna tetapi pengguna tak nak beli lagi. Contohnya, kita ada ensiklopedia, kita ada perkhidmatan menema darah. Kita tahu dia wujud tapi kita terasa tak nak. Kita rasa macam, takutnya nak menema darah, dia cucuk lah, apalah kan. Ataupun ensiklopedia tu apa, pernah tengok tapi tak pernah nak buka, tak pernah nak try untuk baca benda tu. Okey, seterusnya kita ada produk industri, di mana produk industri ni adalah terbahagi kepada 3. Kita ada bahan dan bahagian ganti, bekalan dan perkhidmatan dan juga item modal. So basically untuk 3 benda ni dia lebih kepada untuk kita nak jadikan satu produk yang perfect. Okay, yang true product lah. So kita tengok dulu untuk yang pertama itu bahan dan bahan dan bahagian ganti termasuk bahan dan bahagian yang telah diproses. Bahan dan bahagian yang telah diproses sendiri terdiri daripada bahan-bahan komponen, contohnya besi, benang, simen, dawai dan bahagian komponen pula, contohnya motor kecil, tayar, spare arm, skru-skru. Itu semua adalah antara contoh bahan dan bahagian ganti lah. Kebanyakan bahan dan bahagian ganti diproses, dijual terus kepada pengguna industri. So untuk bahan dan bahagian ganti ni, untuk bahan dia adalah something yang untuk mudahkan untuk satukan barang. Contohnya kalau nak buat rumah kan, kena ada simen, kena ada bata, barulah rumah tu terjadi, barulah satu produk tu terjadi. Dan kalau untuk spare part pula, untuk bahagian ganti, dia ada masa mula-mula tapi kita boleh tukar-tukar dia, sebabnya dia yang menjalankan produk tu. Contohnya kalau kereta kena ada tayar, kena ada minyak hitam dan sebagainya. Okey, seterusnya kita masuk pula pada item modal. So basically untuk item modal ni adalah produk industri yang membantu di dalam pengeluaran atau operasi pembeli, termasuklah pemasangan, kelengkapan aksesori. Pemasangan terdiri daripada pembelian utama, contohnya bangunan, kilang, kelengkapan yang dipasang, generator, drill, sistem komputer dan sebagainya. Apa-apa sahaja yang melengkapkan satu kilang. Contohnya nak buat baju kan, nak buat baju kena ada mesin. So mesin tu dikira item modal, di mana company keluarkan modal untuk
pastikan benda tu berjalan, untuk pastikan benda tu ada. Okey, so antara kelengkapan yang kena ada, lori ke, alat tukang ke, kilang, pejabat, itu semua dikira item modal. Company keluarkan duit untuk pastikan kerja-kerja tu dijalankan. Okey. Seterusnya, kita ada bekalan dan perkhidmatan. So basically bekalan dan perkhidmatan ni dia termasuklah bekalan operasi, contohnya minyak pelincir, bahan api, kertas pensel, item pembaikan penyelenggaraan, bekalan produk mudah beli dan sebagainya lah. So basically bekalan dan perkhidmatan ni dia tak perlukan kita untuk buat kena keluarkan bajet yang besar-besar, dan selalu kalau kita minta terus dapat, sebabnya dia membantu melancarkan pekerjaan dekat dalam satu kilang ataupun pejabat lah. Contohnya kalau kat pejabat A4, kita memang tak fikir A4 tu memang kita dah beli banyak dan A4 tu untuk kegunaan dekat pejabat tu. Okey, itu adalah bekalan dan perkhidmatan. Contohnya macam mesin kan, mesin pembuat roti. So dalam mesin pembuat roti tu mesti kena selenggara selalu, mesti kena panggil technician apa semua. Itu dikira sebagai bekalan dan perkhidmatan lah. Kiranya kita memang akan panggil juga, macam mana sekalipun kita kena contribute kepada benda tu supaya dia boleh berjalan lancar. So, konsep pemasaran kali ni kita ada lebih kurang 6-7 macam tu. So, yang pertama kita akan tengok apa itu konsep produksi. Jadinya, produksi ni adalah semua pengguna menyukai produk yang mudah didapati di mana-mana dengan harga yang murah. So, kalau kita tahu, macam tahulah semua orang memang suka benda murah. Tak kisahlah saya ke, awak ke, kalau ada benda murah macam, murahnya kan. So, apa yang perlu buat? Kita nak bagi dia murah adalah dengan cara mungkin kita boleh cut cost, mungkin kita boleh keluarkan dengan banyak, barulah benda tu boleh jadi murah. Okey. Seterusnya, konsep produk. Pengguna menyukai produk yang berkualiti dan mempunyai prestasi yang tinggi. Tadi dah suka benda yang murah, lepas tu suka pula produk yang ada kualiti, yang ada prestasi yang tinggi. Itu adalah konsep biasa bila kita sebagai seller ke, sebagai pembeli ke, mesti nak beli benda yang berkualiti tapi harga nak murah. Okey. Seterusnya kita ada konsep penjualan. So konsep penjualan pula, pemasar perlu mengadakan aktiviti promosi untuk menarik pelanggan. Yes, tanpa pemasaran tak adalah aktiviti jualan tu. Dia mestilah berhubung kait dengan kita punya aktiviti pemasaran. Tanpa pemasaran, sale tak boleh jalan. Lebih kurang macam itulah konsepnya. Seterusnya kita ada konsep pemasaran juga. Tadi jualan, sekarang pemasaran. Pemasaran adalah kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Perniagaan meliputi keperluan dan keinginan pasaran secara sasaran serta memberikan kepuasan secara efektif dan efisien dibanding dengan para pesaing. So, pemasaran ni, dia basically kerja dia adalah untuk panggil orang, untuk pastikan pasaran terima produk, untuk pastikan pengguna tahu yang adanya produk tersebut, dan itu semua bila dah dapat, dia akan berikan pula kepada sale, dan sale akan tutupkan untuk pastikan orang beli. Okey. Dan kita ada juga yang terakhir iaitu konsep pemasaran sosial, di mana tugas organisasi, yes, dia kena memenuhi keperluan, kepentingan, keinginan pasaran, tapi dalam masa sama dia kena contribute balik kepada masyarakat. Dengan cara apa? Mungkin dia kena menjaga kesejahteraan masyarakat, mungkin kena buat CSR. Itu semua adalah bila kita menjual, konsep dalam memilih syarikat, konsep dalam pemasaran dan pembelian, kita dah dapat keuntungan, kita kena balikkan balik kepada masyarakat. Itulah kepentingan organisasi yang selain daripada mendapatkan keuntungan apa semua. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula proses pemasaran. Jadi ini proses pemasaran ni terdiri daripada 4 proses utama. Yang pertama, kita ada proses menganalisis peluang pemasaran dan analisis persekitaran. Maksudnya kita tengok sekitar kita, kita analisis kat mana kita boleh buat marketing dan sebagainya. Okey. Seterusnya, kita ada proses memilih pasaran tumpuan, membentuk pemetakan pasaran. So, dalam proses kali ini, kita kena tengok pasaran macam mana kita nak buat. Katakan kita ni jual tudung. Adakah kita kena cari pasaran yang
pasaran umur berapa, lelaki ke perempuan, orang yang macam mana kita nak dia beli untuk produk kita. Seterusnya, proses membangunkan campuran pemasaran membentuk strategi pemasaran. Yang kita belajar POPIS tu kan, POPIS produk, promotion, price dengan place, itu semua kita kena fill upkan supaya menjadi strategi pemasaran. Dan akhir sekali, proses menguruskan aktiviti pemasaran. So dalam proses menguruskan aktiviti pemasaran, tadi kita dah ada strategi. So untuk achieve strategi tadi, kita kenalah buat aktivitinya. Okay, dengan adalah masa satu company ada dia buat 2-3 kali dia punya aktiviti pemasaran, ada strategi. Ada company pula kalau boleh dia nak buat dalam 2-4 kali, 2-3 kali. Terpulang kepada syarikat tu tak ada masalah. Dan kalau korang tengok syarikat besar kan makin banyak aktiviti pemasaran dia sebab dia nak orang tahu yang dia tu wujud. Next, kita akan belajar pula pasal polisi pemasaran. Jadinya secara amnya, polisi pemasaran ni adalah dasar pemasaran yang bertujuan agar semua pusat pengedaran menggalakkan promosi sesuatu produk atau perkhidmatan kepada pelanggan mereka. Contohnya, dasar menolak mungkin digunakan oleh peniaga industri untuk kesaluran pengedar dan mendapatkan pelanggan mereka untuk membeli produk. So, polisi pemasaran bertujuan untuk mengeluarkan barang-barang berkualiti tinggi sahaja. Tanggungjawab pejabat pemasaran pula lebih ke arah memuaskan maksimum pelanggan dan menjamin tahap permintaan tertinggi perkhidmatan pelanggan. That's why kalau kita tengok kan setiap syarikat besar dia mesti ada customer service, dia mesti ada dia punya customer kepuasan customer dan sebagainya. Itu semua adalah salah satu dalam polisi pemasaran. Contohnya kita ambil Takaful Ikhlas Berhad. So, dia komitmen dia kata dia tak akan bocorkan rahsia-rahsia dia punya customer. Dia akan simpan sebabnya bila kita buat insurans, dia akan bagi kita punya IC dan sebagainya. So, dia janji kepada customer-customer dia yang data peribadinya tu tidak akan dijual, tidak akan dikeluarkan. So, apabila jadi macam tu, orang makin yakinlah dengan dia. That's why kena adanya polisi pemasaran ni. So, tengok lagi kalau contoh. Okay. Tadi kembali kepada polisi pemasaran tadi. Contohnya IKEA, dia adakan polisi di mana sekiranya barang yang dibeli rosak apa semua, kita boleh kembalikan balik. Itu adalah antara salah satu polisi pemasaran. Supaya apa? Supaya kesejahteraan customer ataupun dia punya kepuasan customer tu boleh dikembalikan. That's why ada polisi pemasaran. Okay. Seterusnya kita tengok pula keperluan profil pelanggan. Jadinya apa itu profil pelanggan? So basically profil pelanggan adalah maklumat tentang pelanggan, termasuk ciri-ciri demografi, psikografi, corak pembelian, kemampuan membeli dan sejarah pembelian. Profil pelanggan membolehkan kita mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk menjana perniagaan dari pelanggan baru dan pelanggan sedia ada. Memahami pelanggan merupakan rahsia kepada jualan yang berjaya. Pelanggan sedia ada merupakan sumber maklumat yang sangat penting. Lebih banyak kita tahu pasal pelanggan tu lagi bagus sebenarnya. That's why kebanyakan syarikat ini ada satu sistem tau. Sistem ni CRM, Customer Relation Management, di mana dalam CRM tu dia dah simpan semua data-data pasal customer. Contohnya kita ambil Watson kan, bila ada sale dia WhatsApp kat kita, dia message kat kita. Itu adalah salah satu profil pelanggan. Maksudnya kita dah ada data kita dekat Watson tu. So, dalam CRM ataupun dalam profil pelanggan, dia dah ada umur, jantina, lokasi, tabiat pembelian, pendapatan, sektor apa, saiz sektor, semua ada. So, kenapa dia kena simpan pasal profil pelanggan ni? Bila kita simpan profil pelanggan, bila kita tahu pasal pelanggan kita, barulah kita boleh buat strategi. Bila kita boleh buat strategi, dan kemungkinan besar strategi itu untuk berjaya sangat tinggi sebabnya kita dah tahu pelanggan kita macam mana. Okay, so
untuk dapatkan lagi pasal pelanggan, kita boleh buat soal selidik, kita boleh analisis rekod jualan dan bercakap sendiri dengan pelanggan. Sebenarnya bila bercakap sendiri dengan pelanggan lagi bagus, lagi banyak maklumat yang kita boleh tahu daripada pelanggan tersebut, dan kita boleh jadikan sebagai one of our campaign lah kat situ. Okey, jadi seterusnya bila kita dah dapat profil pelanggan semua, kita perlulah bina database. So basically database ni adalah apa-apa saja apps yang simpan pasal maklumat pelanggan, dan kita boleh rekod sendiri menggunakan Excel, dan selalunya apa yang kita boleh tambah dekat situ, nama, alamat, umur, nombor telefon Tantina, dan paling penting nombor telefon lah, dan apa jenis produk yang digunakan, bila, bagaimana pembelian dilakukan. Database ni kita kena jaga sebabnya dia ada terikat dengan Akta Perlindungan Data lah. So basically bila awak dah ada satu database, awak kena jaga betul-betul. Awak tak boleh main apa je, awak tak boleh nak main pas-pas ke orang-orang yang tak patut lah, hanya untuk kegunaan syarikat sahaja. Okey, next. Prosedur untuk memperoleh sumber data. Kenapa perlunya profil pelanggan untuk perniagaan? So, profil pelanggan penting kerana untuk mengetahui semua perkara mengenai pelanggan supaya syarikat mudah untuk menghubungi semula pelanggan untuk mendapatkan promosi baru atau perkhidmatan selepas jualan. That's why lah kena ada profil pelanggan ni. So, tujuan promosi adalah untuk perkenalkan produk, perkenalkan perkhidmatan, memujuk dan memengaruhi pengguna, meningkatkan jualan dan keuntungan, menunjukkan imej keluaran dan syarikat, serta paling penting iaitu menyaingi pesaing lah. So, promosi barangan, promosi produk, media produk, hadiah promosi periklanan artikel barang dagangan biasanya berjenama dengan logo dan slogan yang ada trademark TM ataupun R tu, biasanya digunakan dalam program-program pemasaran dan komunikasi. Mereka diberikan untuk mempromosikan syarikat, imej korporat, jenama atau diberikan di pameran perdagangan, persidangan dan sebagai sebahagian daripada kempen pemasaran gerila. So pemasaran gerila ni dipanggil sebagai pemasaran yang besar-besaran. Awak tengok dia keluarkan banyak sangat bajet, dia sponsor itu, sponsor ini. Itu adalah salah satu pemasaran gerila. Contohnya kita ambil macam Al-Shukri kan, dia ada Shukri yang di Herbs tu, dia buat juga dia punya IG, dia ada taja rancangan itu, taja rancangan ini dalam masa sama, dia masuk TV. Itu semua adalah dikira sebagai pemasaran gerila. So pemasaran gerila ni mostly adalah kita buat sekali sahaja. Maksudnya sekali untuk dapatkan betul-betul customer kita. Tapi sekiranya dah dilakukan pelbagai kali, banyak kali, kita dah masuk tengok rutin. So pemasaran gerila ni mestilah dalam bentuk yang selalunya lah, dalam bentuk yang sangat besar-besaran. Okey, yang orang sanggup keluarkan duit dan dia akan tahu yang return tu sangat tinggi. Okey, seterusnya cara mempromosikan produk dengan media yang berbeza. Kalau dalam persekitaran fizikal, kita nak promosikan adalah dengan cara kita gunakan surat-surat khabar, promosi di acara-acara khas seperti konsert, pesta, pameran perdagangan di kedai runcit ataupun jabatan kedai. Even interaksi dengan pembelian serta-merta pun boleh. Bagi kupon, barang-barang percuma, pertandingan, brosur, flyers dan macam-macam lagi yang awak boleh tengok dekat persekitaran fizikal. Itu adalah satu cara untuk kita promosikan produk kita. Okey, dan kita boleh juga adakan duta-duta jenama. Itu pun adalah salah satu cara macam mana kita nak promosikan produk secara fizikal. Kalau media tradisional pula, kita boleh masuk dekat akhbar, majalah, media elektronik, contohnya radio, televisyen, media luar, banner, iklan papan iklan. Dan setiap satu platform yang saya sebut ni, dia ada cara dia tersendiri macam mana dia promosikan produk tu. Dan kita ada akhir sekali yang biasa orang guna dan paling murah, iaitu media digital. So media digital termasuklah internet pun memainkan peranan yang paling besar. Sekarang ni kalau awak nak tahu,
lebih 2.7 bilion orang yang gunakan internet. Takkanlah kita nak biarkan sahaja media digital ni terbiak macam tu. That's why kalau awak perasan, kebanyakan syarikat dia dah start guna media sosial sebagai perantaraan dia dengan prospek, dengan pelanggan, buat iklan. Itu semua adalah salah satu cara untuk diorang pastikan yang pelanggan tahu diorang ni wujud dan beli barang diorang. Okay, seterusnya adalah struktur harga. So, basically harga ni menurut Philip Kotler adalah jumlah wang yang dikenakan bagi sesuatu produk atau perkhidmatan. Lebih penting lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang ditukar-tukar oleh pengguna bagi manfaat yang punyai atau menggunakan produk perkhidmatan. Kata lain, sebenarnya harga ni lah yang menentukan satu produk tu, dan harga ni lah yang kita gunakan sebagai pertukaran wang dengan barang. Okey, so penentuan harga adalah proses yang menentukan apa yang bakal diterima oleh syarikat sebagai pertukaran untuk produknya. Faktor-faktor harga contohnya kos penghilangan, tempat pasaran, persaingan, keadaan pasaran dan kualiti produk. Itu semua perlu diambil kira bila kita nak tetapkan harga. Jadinya, untuk penetapan harga ataupun struktur harga, kita ada beberapa kita boleh panggil beberapa benda yang kita gunakan lah, ataupun beberapa formula. Okay, so before that, kita kena tengok dulu ciri-ciri harga ataupun penentuan harga yang baik. Yang pertama, dia mencapai matlamat kewangan syarikat sesuai dengan realiti pasaran, menyokong kedudukan produk dan selaras dengan pembeli ubah yang lain dalam campuran pemasaran. Contohnya, harga dipengaruhi oleh saluran pengedaran, harganya biasa lebih tinggi jika pembuatan agak mahal, dan harga yang lebih rendah sekiranya boleh digantikan untuk pengganti kualiti produk. Contohnya, mungkin kualiti produk tu agak kurang, harga dia pun kurang. Okay. Next, dari sudut pandang pemasar, harga yang cekap adalah harga yang sangat dekat dengan kesediaan pelanggan untuk membayar. Maksudnya, sekiranya awak rasa harga tu agak macam boleh dapat ni, boleh guna ni, so harga tu adalah sesuai digunakan, harga tu sesuai untuk dibeli oleh pelanggan, so bolehlah jual. Macam tu. So next, kita ada strategi harga yang baik adalah harga yang mengeimbangi antara tingkat harga di bawah ataupun price floor dengan harga rugi organisasi berakhir dengan price ceiling. Itu maksudnya dia tengah-tengah lah, harga yang tak adalah bawah sangat, tak adalah tinggi sangat. So, kita ada dua kaedah untuk tentukan harga jualan. Yang pertama, kita ada berorientasikan kos harga, di mana harga adalah berdasarkan pendekatan kos. Kita tengok kos kita berapa dan baru kita letakkan harga. Okey. So, dalam penetapan harga kita ada dua jenis, iaitu cost plus, iaitu kaedah cost plus harga, di mana kita tengok kos kita dan tambah keuntungan, dan kita tambah dan kita baru dapat harga jualan. Itu adalah untuk kaedah cost plus lah. Tapi sekiranya kita guna markup, harga belian produk yang kita beli dan kita markupkan untuk jual. So basically, untuk markup adalah harga yang kita beli daripada orang dan kita jual balik. Tapi kalau harga untuk mula-mula, cost plus tu adalah daripada kilang, dan berapa kilang nak jual dekat luar. Dia berbeza lah, dia kaedah yang berbeza, penggunaan yang berbeza. Okay. So next, kita ada berorientasikan permintaan harga. Maksudnya, kita tengok apa yang pelanggan kita nak. Adakah pelanggan kita nak harga yang murah, nak yang mahal, apa range harga mereka. So ini dia melibatkan lebih kepada apa yang kita nak, meliasasikan permintaan pelanggan kita. So ini boleh dilakukan dengan cara, mungkin awak boleh buat soal selidik, mungkin awak boleh letakkan harga yang rendah ataupun sebagainya lah. So seterusnya, kalau berorientasikan pertandingan harga pula, kita tengok pesaing kita berapa dia jual dan kita jual ke akal. Kemungkinan besar pesaing kita jual RM4.99, kita jual RM4.89. Kiranya kita sama ada kita atas atau bawah pesaing kita berdasarkan kualiti lah, jangan lupa yang tu. So harga yang ditawar berdasarkan tawaran yang dikemukakan oleh pesaing, ini sama saja seperti yang saya cakap tadi lah.
So, strategi menawan pasaran dan pelanggan. So, ada beberapa strategi kita boleh gunakan untuk dapatkan pelanggan. Yang pertama, kita melalui kualiti yang tinggi. Makin tinggi kualiti kita, makin orang suka kan. Tapi kenalah dengan harga yang lebih rendah. Itu pula. Tapi bila dah harga lebih rendah, customer kita nak pula perkhidmatan yang lebih baik. Dan dalam masa yang sama, dia nak kita benda barang produk kita tu dalam lebih apa yang disangkakan. Dan dengan itu kita boleh jadi ketua pasaran. Contohnya, awak ambil contoh coklat kan, coklat Cadbury. So, harga dia dah okey, harga dia dekat dengan pengguna, sedap, dan dia dah jadi lead of pasaran. Awak tanyalah siapa-siapa pun, saya rasa satu dalam dia punya otak mesti fikir, oh Cadbury. Sebab Cadbury tu dia dah mendominasi dah dunia koko coklat tu. Okey? So, sekarang ni kita nak tengok pula perubahan yang boleh dilakukan dalam memasarkan produk dan perkhidmatan. Dalam kehendak dan keperluan, pelanggan membeli barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Next, pengurangan permintaan. Apabila permintaan menurun secara semula jadi, tawarkan produk yang baru atau version produk produk lama untuk merangsang permintaan barulah. Next, pengurangan harga. Ada kalanya pelanggan kita nak benda tu tapi dia tak ada keupayaan, kesediaan. So, kita kena kurangkanlah harga supaya benda tu boleh habis. Okey, dan akhir sekali, perubahan yang boleh dilakukan dalam memasarkan produk dan perkhidmatan adalah kuantiti versus kepuasan. So, kuantiti yang lebih besar, pelanggan beli, makin puaslah mereka. Jadinya, kenalah banyakkan sekiranya ada produk makanan, banyakkanlah produk dalam tu. Dan janganlah terlalu sedikit sangat. Sebenarnya kuantiti ni adalah salah satu yang penting. Even kuantiti banyak, tapi kualiti pula tak bagus, ada problem. So, it's better kalau kita buat produk kuantitinya lebih banyak lagi baguslah. Dan kita ambil balik konsep-konsep yang sebelum ni, harga yang murah, kualiti, kebersihan, kuantiti itu sangatlah penting bila kita buat satu produk. So, untuk kali ni yang pertama kita dah settle. So, boleh nanti tengok buat KT awak, revise balik dan kita berjumpa untuk yang seterusnya lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.